menyesatkan dia. Itu maka Jibril alaihissalam sebagai guru kepada Nabi. Karena Jibrilu yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis sunnah. Jibril datang pada Nabi, dia jumpa Nabi. Keadaan jumpa tu ada berbagai riwayat lah. Setengah tu nak dia jumpa Nabi dalam keadaan asal dia ada sayap dia. 600 sayap ada pada Jibril alaihissalam. Kadang-kadang dia menyerupai seorang laki-laki beberapa kali. Tu keadaan dia jumpa Nabi. Jadi Jibril alaihissalam dia turun atas Rasul sallallahu alaihi wasallam bis sunnah, dengan sunnah. Dia bawa datang pada Nabi dengan sunnah. Kama yanzilu bil Quran, seperti mana barang menurun Jibril tadi dengan Al-Quran. Jadi dia bawa datang sunnah kepada Nabi. Itu kata Hasan Ibnu Atiyah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara akidah yang perlu semat di dalam hati kita, pegangan yang berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita belajarlah ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin, ilmu kalam ke, ilmu sifat ke, yang membawa kepada ma'rifatullah, membawa kepada kenal kepada Allah. Itu maka kata setengah ulama, asyraful ulum, semulia-mulia ilmu ialah ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu yang paling mulia lah. Kemudian siapa yang mengajar ilmu tauhid pula, ganjaran dia besar. Dia menunjuk manusia kenal siapa Tuhan yang akan disembah. Bidang lain fardu ain juga. Belajar fiqh pun fardu ain, kan? Belajar tasawuf pun fardu ain. Kita perlu tahu sikit sebanyak bahasa Arab, kalamul arabi. Faraid pun penting. Nabi kata ta'allamul arabiyyata, ta'allamul faraidah, ta'allamul arabiyyata. Kamu belajar bahasa Arab, kemudian kamu ajar pada manusia. Kemudian kamu belajarlah faraid. Macam mana belajar bahasa Arab ni? Ada perintah daripada Nabi. Tetapi kalau tengok bidang, maudhu', hantaran dia, kalau kita belajar bab faraid, cara nak mengira harta, pembagian harta. Kalau belajar bab semayang, cara nak betul semayang, rukun, syarat semayang, wajib semayang. Jadi kita belajar cara, kaifiat supaya sembahyang kita tadi sampai kepada Allah. Tetapi kalau belajar tauhid, terus kita belajar siapa dia Tuhan kita. Besar tak besar dia. Nampak? Itu kata setengah ulama lah. Mulia, ilmu yang paling mulia ialah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu ma'rifatillah, ilmu mengenal Allah. Cuba kita bayanglah kalau security. Kalau security ni jadi penjaga pengawal ni, kalau dia jaga sekolah, mulia lah, ada pekerjaan dia, kasbiah, dia usaha dia. Jadi dia jaga pagar sekolah. Jadi peraturan keluar masuk pelajar, pelawat, jadi dia ada undang-undang dia. Jadi satu pekerjaan maka mulialah dia, pekerjaan yang halal, dia ada tugas. Nampak tak? Tapi bagaimana keadaan satu orang security juga, tetapi dia menjaga istana. Yang mana lebih masyhur? Yang mana lebih hebat? Yang mana lebih glamour? Nampak tak? Tu fikir logik akal kita. Tapi sama-sama kerja sama je, nak jaga, nak kawal, kan? Ini sebuah keselamatan. Jadi dia nak tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Walaupun sama tugas, tetapi disebabkan tempat yang berbeza, kemuliaan dia berbeza. Kita hormat dia pun, dia ni pengawal istana ni, nama tu dah glamour, kan? Kerana apa? Jaga raja. Dia jaga pagar ni, pagar dalam tu istana, dalam tu ada raja. Jadi itulah ilmu. Sebab ilmu, satu orang dia ajar bab akademik. Belajar apa? Belajar matematik untuk kira mengira. Banyak keperluan matematik. Dia ajar apa? Ajar sains supaya kita boleh buat teknologi. Belajar kemanusiaan. Yang ni belajar kenal Tuhan. Itu beza. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kepentingan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. La tasihul ibadah illa bil ma'rifah. Tidak sah ibadah melainkan dengan mengenal Tuhan yang disembah tadi. Jadi nak kenal tadilah kita berdamping dengan alim ulama yang mengajar, yang menunjuk kepada kita, yang memperkenalkan kepada kita kepada ilmu usuluddin tadi. Jadi membawa daripada ilmu usuluddin tadi, kita hubungkan dengan barang siapa yang mati dan dia itu mengetahui bahawasanya tiada Tuhan selain daripada Allah, dia akan masuk syurga.
Jadi sebaliknya kalau dia tak kenal lagi Tuhan, dia tak tahu lagi, terpinga-pinga, tercari-cari lagi, masih ragu-ragu siapa Tuhan sebenar. Nampak? Mencari-cari betul ke Islam ni, tak ada harapan masuk syurga Allah. Nisbah akidah pun tak lulus. Ada syak masalah ketuhanan je, jadi rosak akidah. Syak ragu-ragu walaupun fi sujud, walaupun tengah sujud, walaupun tengah semayang, walaupun di hadapan Kaabah, datang syak je, zon, sangkaan yang kuat 70% betul ke Islam. Nampak? Terus tercabut iman. Kerana masalah uluhiyah, masalah nubuwah, masalah sam'iyah, masalah uluhiyah ketuhanan, tempat dia iman, kena yakin. Masalah nubuwah, kenabian, siapa rasul, berapa bilangan rasul, apa tugas rasul. Nampak tak? Siapa yang melantik rasul, yang bersangkut paut dengan Al-Quran dan Ahadith. Sabit pada Quran disebut nabi-nabi ni utusan Allah, mereka ni sabar, mereka ni ulul azmi, mereka sabar. Bila ada sangkut paut dengan nubuwah, tempat kita lah iman, yakin. Tak boleh zon. Betul ke nabi ni sabar? Nampak? Kena lempar dengan apa? Nabi kena sujud, kena lempar dengan tu perut unta. Nabi sabar. Boleh terima kakak kita tak percaya manusia boleh sabar sampai tak. Bila sangkut paut dengan nubuah kenabiannya, tempat dia yakin iman walaupun kita tak pernah tengok. Nampak tak? Bila sebut dalam hadis Quran, tempat dia iman. Bila zon je, zon ni tak sampai tahap 100%, 70% terus tercabut iman, rosak kita. Itu masalah nubuah, masalah uluhiyah dan masalah sam'iyah, apa yang kita dengar. Di dalam kubur ada ular, ada kalajengking, ada malaikat. Malaikat pula dia bawa tongkat dia. Tongkat dia pukul siapa yang tak boleh jawab marabbuka, siapa Tuhan kamu. Kalau tak boleh jawab sekali dia pukul. Main dia pukul sekali. Dia pukul tu bagaimana keadaan? 70 hasta masuk dalam bumi. Dia congkir balik naik, pukul lagi. Perkara ni kita dah lihat belum? Dah lihat belum? Belum lihat. Maka dia masuk dalam jumlah sam'iyah, perkara yang kita dengar. Nabi sebut. Jadi perkara yang sam'iyah ni pun masuk dalam bidang akidah. Maka bila masuk dalam bidang akidah, tempat kita ialah iman, imaniyah gitu. Kena beriman lah. Tak perlu nak kena buktikan lah betul ke. Kita try sekali pasang CCTV dalam kubur, kan? Ada kematian hari ni, pasang CCTV. Tak apa kita upah 10,000, tak apa kita sanggup bayar nak tengok betul ke ada malaikat datang. Nampak tak? Bila benda beriman, masalah keimanan tak wajib, tak syarat dengan musyahadatan, tak syarat dengan kena lihat mata kita. Iman ni terus direct dengan hati, saya percaya cukup. Sah iman kita. Betul. Jadi barang siapa yang mati kemudian dia mengaku la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Itu satu hadis tadi, iaitu akidah kita lah. Sama-sama kita betulkan, kita pimpin akidah. Kerana banyak sekarang ni dia kata akidah juga Syiah, Wahabi. Jadi umpama Syiah dia menafikan, dia tolak 4 mazhab. Nampak tak? Dia tolak 4 mazhab. Daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata semua 4 mazhab ni dia tak pakai. Dia tak pakai 4 mazhab. Kemudian sahabat 4 pula, dia tolak 3, dia ambil 1 saja. Sayyidina Abu Bakar dia tolak, Sayyidina Umar dia tolak, Sayyidina Osman dia tolak, dia ambil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Kerana apa? Sayyidina Ali ni dia kata Ahlul Bait, dia ni ada hubung dengan Nabi, menjadi menantu Nabi, sepupu Nabi lagi. Jadi Sayyidina Ali ni ada hubungan dengan Nabi, maka Sayyidina Ali lah paling layak. Tu dia akal logik. Dia tolak Quran. Dia tafsir pun ikut akal dia. Ni faham Syiah. Tu yang menyalahi daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Qala an Huzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ni mengenai ibadah, termasuk balik ibadah tadi akidah. Jadi satu hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna rajula idza qama yusalli aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yanqaliba aw yuhdisa su.
Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, mafhumnya, sesungguhnya laki-laki apabila dia berdiri sembahyang, apabila dia berdiri, baik laki-laki perempuan berdiri sembahyang ni, nawaitu usolli, usolli ikutlah fardhon ke sunat ke. Jadi sembahyang kita ni apabila sembahyang saja, aqbalallah, Nabi kata Allah Taala menghadap dia. Allah Taala menghadap. Setengah tafsir ulama dia kata Allah Taala memberi tumpuan kepada dia sembahyang. Tu maka kita haram, haram kita lalu depan orang yang sedang sembahyang. Haram. Jadi kalau satu orang tengah sembahyang, baik sembahyang sunat atau fardu, adab kita tak boleh kita lalu depan dia. Hukumnya haram, tak boleh. Kemudian balasan pula Nabi kata lebih baik dia berdiri 40 tahun, berdiri saja. Lebih baik dia berdiri saja 40 tahun daripada dia lalu depan orang yang sembahyang tu, kalau tu ancaman.